Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan pemberian dari Allah, sama ada yang bersifat jasmani ataupun yang bersifat rohani, sama ada yang kita amalkan ataupun yang kita i'tiqadkan. Kesemua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kesediaan kita untuk mempelajari ilmu yang telah dihuraikan oleh para ulama yang besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita berbicara tentang tajuk ilmu-ilmu al-ilmul mahmud, ilmu-ilmu yang terpuji, wal mazmum, dan ilmu-ilmu yang tercela, wa aqsamuha, pembahagian-pembahagiannya, wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Bab kedua daripada kitab Al-Ilm. Bab pertama daripada kitab yang lebih besar, kitab Ihya Ulumuddin. Apakah dia perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu yang terpuji yang harus kita cari dan pelajari, dan apakah dia ilmu-ilmu yang harus kita elakkan, ilmu-ilmu yang terkeji. Kadang-kala kita hilang prioriti dalam kehidupan. Kita sungguh-sungguh mencari pelbagai jenis ilmu, rupanya ilmu-ilmu itu bukanlah sangat ilmu yang utama untuk kita cari sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia penting dalam beberapa hal, tetapi tidak sepenting perkara-perkara yang memang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita atas dasar kewajiban kita sebagai seorang hamba. Itu sebab Imam Al-Ghazali nak meletakkan aulawiyat, priorities tentang ilmu itu supaya kita jelas. Sebab kehidupan kita tak lama. Berapa tahun saja Tuhan bagi pada kita peluang untuk hidup. Katalah 70 tahun. 70 tahun tu 20 tahun habis tidur aja. 20 tahun daripadanya habis untuk tidur saja. 8 jam sehari kan. 7 jam sehari. Lama tu. Mungkin 1/4 ke daripada kehidupan 24 jam. 1/3 saja habis untuk tidur saja. Tak tahulah kok ada yang belajar masa tidur. Itu hebat tu, kan? Tengah sengguk-sengguk pun boleh faham. Itu kasyaf lah, ilmu mukasyafah. Tapi ini kita nak belajar ni ilmu muamalah, ilmu yang kita kena cari, kita kena faham, dan kita kena amalkan. Ada, Imam Ghazali kata ada ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah. Tapi ilmu mukasyafah ini yang Tuhan bagi direct ini, lepas kita habis dulu ilmu muamalah ni. Ilmu yang kena cari, belajar ni dah selesai sungguh-sungguh, kemudian barulah kita mungkin dikurniakan Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang lebih tinggi yang bersifat mukasyafah, yang terus, seperti Nabi-Nabi, seperti para awliya, seperti para ulama, seperti orang-orang terpilih yang Allah berikan ilmu. Tapi kalau macam kita ni, tumpulah dulu ilmu-ilmu yang kena pelajari ni. Tak payahlah pergi cari kat gua-gua mana, ke bukit-bukit mana, kok jumpa Nabi Khidir ke, ataupun dapat ilmu-ilmu direct. Itu habiskan dulu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini kita selesaikan dulu. Sebab itu Imam Ghazali menulis bab ini supaya kita jelas. Maka kita dah bicara bahawa yang dinamakan fardu ain itu ialah ilmu-ilmu yang berkait dengan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Nak senangnya,
ialah ilmu-ilmu yang berkait dengan rukun Islam dan rukun iman. Senang. Ilmu-ilmu yang berkait dengan rukun Islam dan rukun iman tu semua fardu ain belaka. Tentang kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada qada dan qadar, itu semua bab iman. Kemudian bab rukun Islam pula tentang solat, tentang syahadah, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Itu semua ilmu-ilmu yang menuju kepada kefahaman berkaitan hal-hal ini semua dipanggil ilmu fardu ain. Nah, itu mudah nak faham. Kemudian kita dah bincang ni mengulang aja. Sebab 2 minggu lepas tak dapat nak hadir. Sebulan tinggal ni kalau belajar banyak juga lupa kan. Ini salah cikgu lah ni, cikgu tak boleh nak datang kan. Kemudian ilmu fardu ain ini sifat dia terbatas. Dia terbatas. Kenapa terbatas? Kerana dia berkait dengan yang saya sebut tadi je. Berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Nanti kita akan baca lepas ni ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni ilmu apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, kebanyakannya ilmu fardu kifayah. Dan dia tidak ada batas. Tengok ilmu komputer je cukup lah. Lepas satu satu apps keluar lagi apps yang lain. Lepas satu sistem keluar pula sistem yang lain. Kemudian IBM sistem lain, MacBook Apple lain pula. Kan? Handphone setiap bulan keluar versi baru. Kalau kita nak belajar semua ilmu-ilmu berkaitan handphone sahaja, tak cukup masa kita. Itu belum dengan benda-benda yang lain. Itu sebab ilmu fardu kifayah memang tidak ada batas. Tapi ilmu fardu ain terbatas. Sebab itu dia boleh diwajibkan. Sebab itu Tuhan mewajibkan ilmu fardu ain. Sebab dia ada dia punya batasan jumlah dia yang kita mampu pelajari. Yang kita mampu pelajari. Dan kita dah sebut juga ilmu fardu ain ni dia dinamik sifat dia. Apa yang kita masukkan dinamik? Dia bukan wajib setiap masa, setiap tempat, setiap orang dalam satu masa. Kita dah sebut bahawa mula wajib fardu ain ini ialah ketika baligh. Mula taklif itu, pertanggungjawaban hal-hal fardu ain ni hanya bermula kepada seorang hamba itu ketika dia baligh. Sebelum tu tidak wajib. Tidak wajib dari segi taklif, dari segi pertanggungjawaban. Solat misalnya. Sebelum baligh, dari segi tanggungjawab memikul dosa pahala itu tidak wajib lagi. Kalau dapat pahala, dapatkan mak ayah. Dosa pun mungkin mak ayah dapat juga sahamnya kalau tak didik anak betul-betul. Tetapi bila sudah baligh, lelaki atau perempuan, dua-dua kalau kita baligh. Sebab ada yang beritahu saya tadi, saya cakap pasal lelaki saja, tak cakap pasal perempuan. Sama. Cuma masa tu berbeza sikit lah. Yang perempuan lebih awal balighnya. Bila bermula ada haid misalnya, itu bermulalah taklif. Kenapa perempuan lebih awal? Mungkin dia lebih cepat matang berbanding dengan lelaki. Tapi itu tak jadi isu sangatlah. Tak jadi isu sangat. Yang jadi isu ni bila tak semayang kan. Dah 20, 40, 60 tak semayang-semayang lagi. Dah lebih pada baligh dah tu. Berapa kali baligh dah? Dah nak balik dah. Bukan baligh lagi, nak balik dah. Tuhan nak panggil dah. Tapi tak melakukan lagi tanggungjawab. Jadi permulaan itu adalah bulugh. Bila sampai baligh tu maknanya sampai. Sampai apa? Sampai umur pertanggungjawaban. Akil. Dan kena akil juga, kena berakal yang sihat. Sebab tu orang gila tak wajib. Walaupun umur 50, walaupun umur dia 60, tetapi akalnya tidak sempurna, maka dia tidak wajib. Tidak ada taklif. Anak-anak yang masih belum mumayyiz misalnya, tidak boleh beza yang betul dan yang salah, itu tidak wajib. Jadi tidaklah berat fardu ain ni sebenarnya. Tidak berat. Dia ada masa-masa dia. Dan kita dah cerita bahawa dia hanya bermula pertanggungjawaban itu ketika baligh umurnya. Itu pun ketika baligh itu apa yang wajib bagi dia?
Yang utama tauhid. Tapi janganlah bila nak balik baru belajar. Kita cakap ni pertanggungjawaban, tapi dari segi ilmu fardu ain tu kalau boleh lebih awal lah. Lebih awal. Sebab itu kita pun sistem pelajaran kita awal lagi kita dah ajar. Baliknya mungkin 15 tahun, tapi umur 7 tahun kita dah ajar dah banyak benda tentang tauhid. Walaupun pada peringkatnya yang asas. Tapi janganlah bercukupan dengan yang asas itu. Tauhid, saya dah belajar darjah 1 sampai darjah 6 dulu. Tapi darjah 1, darjah 6 tu very basic. Kalau cakap tentang Allah wujud, mungkin main hafal aja sebab nak periksa kan. Tapi mungkin, bukan mungkin lagi, ketika umur 15 tahun, wujud Tuhan itu sudah berbeza kefahaman kita berbanding dengan umur 7 tahun. Ketika umur sudah 20 atau 40 atau 50, kemampuan kita untuk memahami wujud Tuhan itu lebih lagi dengan kematangan akal kita. Sebab itu kena lebihlah pelajari lagi. Janganlah bercukupan dengan bekal ilmu 7 tahun itu untuk kita bawa sampai mati tentang tauhid. Tak kenalah. Kalau bab lain kita canggih. Bab kereta misalnya. 7 tahun dengan 50 tahun, advancement ilmu kita tentang kereta tu dahsyat. Berdasarkan pengalaman beli kereta apa semua, lagilah mendalam. Kan? Saya cakap ni untuk diri saya dulu ni, kan? Bab lain kita canggih ilmu kita dan kita suka, kita akan cari, kita akan Google, kita akan tengok katalog, kita akan tengok buku, sanggup kita. Tapi kalau bab yang wajib ini, bab fardu ain yang wajib pada setiap diri yang dinama hamba itu, kita bercukupan aja. Tapi tak bolehlah begitu, sebab yang pastinya mati nanti yang kita nak bertemu siapa? Yang kita nak bertemu ialah yang kita kena tauhidkan itu. Kita tak bertemu dah kereta-kereta besar kita. Minta maaf lah, saya ada yang kereta besar, ada kereta kecil, sama aja. Kereta-kereta yang kita tahu banyak tu, masa kita dah meninggal dunia nanti dia tak datang dah. Tak boleh bawa masuk pun ke dalam alam kita yang seterusnya. Bukanlah makna kita tak perlu tahu, kita perlu tahu sebab kita nak pakai dalam dunia ni. Tetapi prioriti kena betul. Hidup kita yang lebih utama nanti nak bertemu dengan Tuhan, biarlah kita kenal Tuhan tu sungguh-sungguh. Biarlah kita tahu macam mana tanggungjawab kita nak tunduk kepada Tuhan tu sungguh-sungguh sebelum kita benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah fardu ain itu dia dinamik, dalam erti kata dia kena bertambah. Mengikut apa? Mengikut umur kita lah. 7 tahun tauhidnya tak apalah, main hafal-hafal je tak apa. Okey dah tu, kan? Sifat Tuhan, sifat 20 dah hafal pun tak apa. Sebab 7 tahun nak faham apa sangat pasal Tuhan. Tetapi kena diingatkan, kena diajar, kena diperkenalkan. Jangan tunggu 15 tahun baru nak kenal Tuhan. Masa tu dia dah kenal syaitan, mungkin lebih hebat berbanding dengan kenal Tuhan. Dah terlewat untuk kita biar ikut stage lah. Dalam pendidikan pun ada pedagoginya kan. Maknanya 7 tahun, level 7 tahun lah kita ajar tauhid. Tapi kalau level sudah 12 tahun, 14 tahun, kenalah bertambah ilmu tauhid kita. Kalau sudah 20 tahun, kena lagi bertambah. Lebih-lebih lagi, cabaran juga makin besar. Bila 20 tahun, cabaran tauhid lebih besar. Sebab masa tu dah mula belajar di universiti. Dah mula belajar teori-teori macam-macam yang mungkin datang dari barat juga. Teori-teori yang atheism pun semua, kan? Belajar sosiologi misalnya. Belajar tentang falsafah misalnya. Belajar tentang sains moden misalnya. Itu banyak premis-premis ilmunya itu tidak islami. Kerana sifat ilmu hari ini banyak datang dari barat. Nah, kalau tauhidnya itu bercukupan dengan darjah 1 punya tauhid, macam mana dia nak berhadapan? Bila umur dah 40-50 tahun, ada pula diberi tanggungjawab untuk jadi pemimpin, untuk menjadi penjaga wang, kan? Accountant misalnya.
Siapa yang nak memelihara kita punya iman daripada terpengaruh dengan macam-macam godaan dan dugaan untuk kita melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tauhid tu tak kuat, kalau kenal Tuhan tu biasa-biasa aja. Itu maksudnya. Itu maksudnya kita kena berterusan. Tak kira lah cara, tak kisah. Kalau boleh belajar dengan cara rasmi, belajar secara rasmi. Kalau tidak, macam ni tak rasmi pun tak apa. Masjid pun banyak buat kuliah-kuliah. Tak apa, tambah ilmu itu supaya mendalam. Itu maksud dia dinamik. Dan dinamik juga dalam erti kata dia terbatas dan dia perlu ketika perlu saja fardu ain ni. Itu yang bagusnya. Dia perlu ketika perlu, maksudnya apa? Seorang yang tak ada duit, seorang miskin, seorang yang penuh getah di kampung, tak perlu ajar sangat zakat perniagaan kat dia. Duit pun tak ada nak bayar zakat. Tetapi kalau yang dah jadi tokeh Volkswagen ke kan, tokeh Cycle and Carriage, yang itu wajib sangat-sangat untuk dia faham tentang zakat perniagaan misalnya. Kalau dia jadi pemimpin misalnya, itu dah wajib pula tahu tentang haramnya rasuah, haramnya riba. Kan? Nampak tak? Dia punya dinamik tu maksudnya dia wajib ketika ada keperluan. Itu yang kita habis baca pada pertemuan yang lalu, muka surat 79 itu. Kita dah masuk 81 81. Saya bacalah. Kalau cakap ni habis masa bercakapnya nanti. Tapi itu summary itu yang saya cakap tadi tu yang lepas pun ada yang terlupa. Maka sebab itu dikatakan bahawa perkara-perkara yang kita nak tahu tentang fardu ain itu dia wajib bergantung kepada pertanggungjawaban yang Tuhan bagi tu. Katalah 15 tahun untuk lelaki atau 9 tahun untuk perempuan baligh. Ketika itu apa perkara-perkara yang wajib dah masa tu? Solat dah wajib. Tauhid pastinya wajib. Kan? Dia dah kena beriman dengan Tuhan tu, dah kena bertanggungjawab. Dia tak boleh mensyirikkan Tuhan. Jadi ilmu tu kena lebih awal lah. Ilmu mempelajari tu kena lebih awal. Okey. Puasa wajib. Walaupun puasa tu Ramadan nanti baru datang. Tapi janganlah tunggu Ramadan, Rejab saya belajarlah puasa. Ataupun anak kita tu baru balik. Kan, baru balik bulan Muharram. Nanti dik, Ramadan lambat lagi. Kalau boleh dah settle lah. Sebab tak lama tu, berapa bulan lagi nantinya Ramadan. Puasa dah kena diajar. Haji belum lagi. Haji tak perlulah sangat kita pertekankan kepada anak kita yang baru balik ni. Sebab kemungkinan dia nak pergi haji tu lambat lagi. Tapi kalau yang kaya-kaya ni kecil-kecil dah nak bawa pergi haji dah. Tu masa dia nak pergi tu kena ajarlah. Nampak tak dia punya dinamik itu? Dia bergantung kepada pertanggungjawaban tu bila. Kemudian yang bersifat macam haram. Apa yang utama yang okey hari ni misalnya anak-anak muda. Pergaulan bebas. Kan? Pergaulan bebas ni amat melata di mana-mana. Haramnya zina itu prioriti tu. Untuk ditekankan kepada anak-anak muda hari ini. Pengharaman zina. Itu semua muharramat, benda-benda yang Tuhan haramkan. Tapi haramnya zina kepada anak muda berbanding dengan haramnya riba, mungkin haramnya zina itu lebih kita, ini semua fardu ain belaka. Tapi yang utama kena diutamakan. Anak kita tiba-tiba dapat peluang belajar luar negara. Umur baru 17, baru habis SPM. Tapi dah dapat keluar negara. Masa tu benda-benda yang wajib dan yang haram itu semua kena dibekalkan sungguh-sungguh dalam konteks fardu ain. Sebab cabarannya itu lebih besar. Anak kita nak berniaga misalnya. Jadi apa benda yang wajib dan benda yang haram dalam perniagaan itu semua kena diajar. Zakatnya, ribanya haram, zakatnya wajib, itu semua kena diajar.
Tetapi dalam sistem pendidikan kita semua itu dah disusun, alhamdulillah. Tetapi penekanan itu kena diberi ketika masanya. Penekanan itu kena diberi pada masanya. Dan kalau yang tak berapa penting, tak perlu ditekankan sangat. Sebab takut memberatkan juga. Ada juga yang kadang-kadang berlebih-lebihan. Semua nak disumbatnya. Pasal fardu ain ni nak diajarkan semua. Supaya anak saya tu dia jadi Muslim yang sejati. Tak perlu juga. Yang wajib itulah yang kena dipertekankan. Tapi kalau dah umur depan saya semua ni, patutnya dah komplit lah. Semua tu kena tahulah. Yang zakatnya kena tahu, yang apa, yang muamalat, benda-benda yang, sebab hampir semua tu kita memang sudah lalui dan akan lalui. Okey? Baik. Itu yang saya bicara. Okey, kemudian yang fardu ain ni pula, kata Imam Al-Ghazali, dia terbagi pada 3. Satu yang bersifat i'tiqad, satu yang bersifat amal yang kita kena lakukan, satu yang bersifat yang kita kena tinggalkan, at-tarku, yang kita kena tinggalkan. Tentang i'tiqad, tentang amal, itu banyak dah kita bincang pada pertemuan yang lalu. Hari ini muka surat 81 kita berhenti pada paragraf pertama, kita sambung yang at-tarku, benda-benda yang harus ditinggalkan. Apa disebut? Imam Ghazali sebut tentang haramnya berdiam diri, bukan. Okey, adapun yang tidak berbuat. Adapun yang tidak berbuat, yang tengah-tengah tu. Itu maksudnya tidak berbuat tu at-tarku lah. Sebab dalam fardu ain ni ada benda-benda yang kita kena tinggalkan juga. Bukan benda yang kita kena lakukan sahaja. Dalam ibadat pun ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Ibadat solat dengan ibadat puasa, apa beza dia? Ibadat solat ialah benda yang kita kena buat kan? Kena berdiri tegak, kena angkat takbir, kena rukuk, sujud, tahiyat dan lain-lain rukun. Ibadat puasa ialah ibadat yang kita kena tinggalkan. Apa dia yang kita tinggalkan? Makan, tinggalkan minum, tinggalkan melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadan. Itu ibadat puasa tu antara contoh at-tarku. Ibadat solat contoh ibadat yang al-amal yang kita kena lakukan. Yang pertama i'tiqad, yang kedua amal, yang ketiga at-tarku, yang ditinggalkan. Okey? Baik, untuk yang ditinggalkan ini ataupun kita sebut larangan, benda-benda yang Tuhan larang buat ini, maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut perkembangan keadaan. Sama juga macam yang tadi, kena ikut keadaan. Dan yang demikian itu berbeza menurut keadaan orang. Kerana tidaklah wajib, contohnya, bagi orang bisu mempelajari perkara-perkara yang haram disebut. Sebab dia pun dah bisu. Kan? Tak payahlah cerita tentang benda-benda yang perkataan-perkataan yang haram disebut, kerana dia dah memang bisu. Tapi takut dia buat cara isyarat lah. Mengumpat bahasa isyarat. Orang bisu boleh mengumpat juga, tapi dia mengumpat sama-sama dia lah. Sama lah bahasa juga tu. Tapi ni mungkin maksudnya yang betul-betul kena disebut. Kan? Lafaz, niat misalnya. Ajar pada orang bisu, orang tu tak boleh nak sebut pun. Tak perlulah ajar. Ikutlah dia punya keadaan. Tidaklah atas orang buta itu wajib mempelajari apa-apa yang diharam daripada kita melihat. Kan? Ajar kat orang buta, haram kita mengintai orang mandi. Orang tu buta. Tak perlu. Jadi, yang at-tarku, yang benda yang ditinggalkan pun, ikut keadaannya juga. Dan tidaklah atas orang desa atau orang badui mempelajari tempat-tempat duduk yang diharamkan. Mungkin ini maksudnya, orang kampung kita cerita pasal jangan pergi kelab-kelab malam misalnya kan. Dia duduk kampung je, tak ada kelab pun kat kampung tu. Contohlah kan. Jadi ilmu tentang halal dan haram, wajib yang dipanggil fardu ain ini, dia semua sesuai dengan masa, tempat dan orangnya dan keadaannya. Maka yang demikian itu juga wajib menurut yang dikehendaki oleh keadaan.
Apa yang diketahuinya bahawa dia terlepas daripadanya, maka tidaklah diwajibkan mempelajarinya. Dan apa yang tidak terlepas daripadanya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya. Maknanya tengok kepada keadaan dan kecenderungan orang tu nanti. Macam saya sebut tadilah, kalau anak-anak yang nak pergi ke luar negara, dah pasti ada perkara-perkara lebih utama kita ajarkan kepada mereka berbanding dengan yang mungkin nak belajar kat dalam negara saja. Sebab luar negara tu lain cabarannya, kan? Anak-anak yang nak belajar bisnes dan nak mengamalkan bisnes, mungkin ada keutamaan-keutamaan yang dia kena lebih berbanding dengan mungkin hanya yang nak buat pengajian Islam misalnya. Jadi dia itu ikut keutamaan. Seumpama ketika ia masuk Islam adalah ia memakai kain sutera atau duduk pada perampokan atau suka melihat yang bukan mahramnya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya yang demikian itu. Kalau orang yang masuk Islam katakan, dan dia masuk Islam sebelumnya itu, dalam ketika dia berada sebelum Islam itu dia suka minum arak misalnya, maka orang ini keutamaan kita adalah menceritakan tentang haramnya arak kepada dia, hikmah haramnya arak, ayat-ayat Quran, dalil-dalil pengharaman arak, dan mungkin memahamkan dia kenapa arak itu diharamkan. Kalau orang yang masuk Islam mungkin sebelum itu dia suka berjudi, maka perkara-perkara itu wajib kita tekankan kepadanya supaya dia tinggalkan, dan lain-lain lagi. Dan apa yang tidak melekat padanya tetapi akan dihadapinya pada masa dekat seperti makan dan minum, maka wajiblah mengajarkannya. Ini terjemah harfi lah ni ya. Melekat tu maksudnya benda yang bukan benda yang bukan sebati dengan dia tetapi kemungkinan akan dilakukan, kan? Misalnya makan dan minum. Kalau dia masuk Islam misalnya, ada nanti perkara-perkara yang sebelumnya mungkin dia boleh makan tetapi dah masuk Islam dia tak boleh makan, itu kena diajar. Sehingga apabila timbul dalam negeri minuman khamar dan makanan daging babi, maka wajiblah diajarkan yang demikian dan diberitahukan. Dan tiap-tiap yang wajib diajarkan maka wajib dipelajari. Dalam kita mengajar mereka fardu ain itu, utamakanlah yang memang wajib mereka lakukan dan wajib mereka tinggalkan. Kerana apa? Kerana yang wajib diamalkan dari segi ilmu jadi wajib. Dia senang je sifir dia. Perkara yang wajib, ilmu tentangnya juga jadi wajib. Perkara yang sunat, ilmu tentangnya jadi sunat saja. Jadi kalau orang masuk Islam, apa benda yang wajib dia lakukan? Solat. Maka ilmu tentang solat itu menjadi wajib kita ajarkan berbanding dengan mungkin ilmu tentang bersedekah misalnya. Kan? Sedekah sunat lah, sedekah yang sunat. Ataupun ilmu tentang benda-benda sunat lah. Ataupun solat fardu itu wajib diajar dulu berbanding dengan solat sunat. Kerana ilmu solat fardu menjadi wajib kepada orang yang masuk Islam berbanding ilmu tentang solat sunat. Janganlah orang tu masuk Islam kita ajar, okey, saya nak ajar solat sunat ni sebab penting. Sebelum solat wajib kita kena solat sunat dulu. Tak perlu. Ajar yang wajib tu dulu. Nanti tiba-tiba kita ajar solat sunat, dia pun buat solat sunat, tiba-tiba dia mati. Padahal kita wajib memberikan yang aula, yang lebih prior, yang lebih penting, iaitu yang wajib. Jadi first thing first. First thing first, kata Stephen R. Covey. Yang dulu didulukan. Apa yang paling dulu, yang paling penting diajar kalau orang katakan masuk Islam? Tauhid dulu. Tauhid dulu. Sebab dalam rukun Islam pun bermula dengan asyhadu an la ilaha illallah. Memanglah dia bersyahadah dekat pejabat pejabat
yang selalu masukkan Islam tu, Islamkan orang tu. Dia dah bersyahadah dah, tetapi apa makna syahadah? Apa makna bila kata asyhadu an la ilaha illallah? Tauhid. Dia kena kenal Allah Taala. Jadi ilmu tauhid itu menjadi keutamaan untuk orang yang masuk Islam. Malah lebih utama daripada ilmu sembahyang. Sebab tak mungkin dia boleh bersolat dengan betul kalau dia tak kenal Allah Taala. Tapi yang lebih baik dua-dualah. Kalau dia pun ready nak belajar dua-dualah. Tapi kalau kita rasa orang ni, kalau kita tak ajar tauhid itu betul, dia takkan solat. Saya ada pengalaman real, orang kawan saya, bukanlah kawan dulu, kawan kepada kawan jugalah. Kebetulan saya beli suplemen dengan dia masa tu, perempuan. Tapi dia berkahwin, perempuan Melayu, Islam, kahwin dengan lelaki Cina. Baguslah. Dia datang sekali, kalau saya beli apa-apa tu, dia datang dengan isteri dia tu. Tiba-tiba isteri dia meninggal dunia, kanser. Jadi saya beli kepada suami dia tu lah. Sebab isteri dah meninggal, suami yang Chinese convert tu. Tapi bila saya jumpa dia sekali-sekala, dia kata, saya dah tak puasa dah sekarang. Dia kata, isteri dah tak ada. Dan saya doubt lah banyak tentang Islam ni, dia kata. Dia frank, very frank dengan saya. Saya dah tak puasa sebab saya tak nampak apa penting, dan itu kerisauan kita. Sebab amalan-amalan tu dia akan cepat rasa tidak dia akan rasa malas nak buat apa semua kalau tauhidnya tak kuat. Jadi mungkin salah satu masalahnya ialah tauhid itu tak diajar dengan betul. Kalau diajar tauhid dengan betul, semayang ni dia jadi orang akan buat dengan willing. Dia akan rasa mudah untuk semayang, dan malah dia akan senang untuk bersolat dengan syarat tauhid tu kuat. Jadi begitulah dalam konteks dah isyak dalam konteks fardu ain itu, perkara-perkara begitu cukup penting sekali untuk kita ikut dia punya aulawiyatnya. Habis dah. 8.24 isyak ada sikit lagi. Kita baca sikit lagi Adapun mengenai akidah dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada menghilangkan keraguan itu. Okey, dalam konteks yang bab tadi yang ditinggalkan, bab akidah pula, bab kepercayaan ni, kata Imam Al-Ghazali, kalaulah ada perkara-perkara yang menjadi sebab untuk seseorang itu meragukan hal-hal akidah, maka wajib kita mengajar seseorang itu cara-cara untuk menghilangkan keraguannya. Apa maksudnya? Hari ini misalnya, anak-anak muda kita, mereka berkomunikasi online, mereka chit-chat, mereka ada WhatsApp group, mereka ada chatting room, berbicara bukan dengan orang Islam saja, bicara dengan orang luar. Kemudian perbicaraan itu macam-macam, tentang falsafah hidup, tentang is there a God outside there, dan mungkin dia akan sentiasa dihujani dengan hujah-hujah daripada kawan-kawan dia yang ateis, kawan-kawan dia yang bukan Islam, tentang betul ke adanya Tuhan. Maka prioriti orang sebegini adalah kita kena perdalamkan hujah-hujah, menafikan perkara-perkara yang meragukan. Tak cukuplah dengan hafalan masa darjah 6 hari itu sifat 20. Sifat-sifat satu persatu kena diajar secara mendalam. Wujud Tuhan itu sebenarnya dah ada dalam akidah, dalam kitab-kitab kita. Dulu kita bincang kan, sebelum saya baca kitab ni, saya baca kitab Risalah Tauhid. Bab wujud Tuhan tu pun ulama-ulama kita dah bagi hujah-hujah yang kuat sebenarnya.
Dengan syarat belajarlah. Apa dalil wujudnya Tuhan? Adanya alam ini. Itu yang paling simple. Tetapi lagi mendalam, kenapa adanya alam ini? Tengok pula sifat alam. Sifat alam ini sentiasa berubah dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Daripada ada kepada tiada. Daripada kecil menjadi besar, pokok misalnya. Jadi benda yang berubah mesti ada sesuatu yang merubah dia. Setiap benda tu ada penyebab. Kan? Kalau benda yang kecil depan kita ni pun ada penyebabnya. Ni kan air mineral ni. Takkan ada kalau tak ada syarikat Pharma Corporation. Kebetulan ini kan pula benda yang lebih besar ni. Alam ini. Takkanlah botol ni boleh ada, tidak boleh ada tanpa penyebab. Alam yang lebih besar ni boleh ada macam tu saja. Itu antara cara kita berhujah. Tapi lagi banyak kalau hari ni bila berdepan dengan Darwinism, atheism, lagi canggih dia punya argument itu. Jadi anak-anak kita hari ni kena tauhidnya itu kena lebih mendalam. Bukan anak-anaknya, bapa anak yang datuk anak ni pun kena tahu. Ada 2-3 orang kena lepas saya kuliah datang, dia kata dia berdebat dengan jiran-jiran Cina pasal ni. Ada. Maknanya kita sentiasa terdedah di sini sebab kita tinggal ni di kawasan mana? Kawasan memang terbuka. Zaman apa? Ni zaman apa? Zaman komunikasi yang canggih. Jadi keperluan untuk memperdalamkan fardu ain itu amat tinggi pada hari ini berbanding mungkin 100 tahun dahulu, berbanding orang yang mungkin duduk di kampung-kampung yang tak ada pun gangguan dari segi pemikiran dan juga falsafah luar ini. Itu maksudnya. Dalam konteks akidah kena diajar, kata Imam Ghazali. Jikalau tiada terguris yang demikian itu dan ia mati sebelum beriktikad bahawa kalam Allah itu qadim, ianya akan dilihat, Allah Ta'ala itu akan dilihat di syurga nanti, dan tiada padanya segala sifat makhluk serta yang lain-lain dan sebagainya yang tersebut dalam bahagian keiktiqadan, maka sepakatlah ulama bahawa ia mati dalam keadaan Islam. InsyaAllah kita berhenti kat situ, nanti kita sambung dalam perbincangan akan datang insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.